Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji bagi Allah. Dialah Tuhan yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Tujuannya ialah untuk menguji kamu, siapakah di kalangan kamu yang paling jauh dan paling baik tingkah laku kerja buat dia. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selawat dan juga salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad, keluarga serta para sahabat baginda semua. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik dan juga amalan yang boleh kamu terima. Rabbi syrah li sadri, Tuhanku lapangkan dadaku, wa yassir li amri, permudahkan segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, bukakanlah simpulan di lidahku, yafqahu qawli, semoga mereka dapat memahami akan segala kata-kata dan ucapanku. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ini sekali lagi kita bersyukur kepada Allah kerana boleh sekali lagi mari bersama-sama dengan muslimin muslimat untuk kita bincang-bincang sikit mengenai kitab kita ni, kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 prinsip agama untuk penyucian rohani untuk meraih akhlak terpuji. Jadi kitab ni kita baca dah bulan lepas. Ambo silap jadual kawan dah tok mari. Jadual ambo tu tukar kawan dah. Lepas tu betul pula tok ambo segar. Ni pun seorang tok tubik molek ni, bukan seorang ambo ni. Seorang ambo sedap, tok sedap. Nyakit ni dia mari so. Teringat orang kata kita ni dia 3 perekat dia kata. Perekat tak cukup semua, 3 perekat ni ada je hak kurang. Perekat mula-mula dulu, muda-muda dulu. Dia kata masa muda dulu tenaga ada, sihat lah tubuh badan, lasak. Masa ada, masa muda-muda tak ada tanggungjawab apa, tapi pitih tak ada, kurang pitih. Masa duk belajar, masa muda tu lah, umur naik 30, sampai ke umur 50 ke 60 gitu, pitih ada. Muka buat kerja ada pitih, tenaga buat, tapi masa tak ada. Pagi gelak kerja, pagi sampai gelak kerja, kurang. Mari umur 50 alah kata ni, pitih ada lagi. Kalau tak kerja pun peceng ada. Masuk banyak, tidur bangun, tak gelak lagi. Tenaga pula tak ada. Nak di mana tak boleh cukup. Jadi 3 pasal ni sepanjang umur ni ada semua kurang. Amu rasa lah kurang dari segi mobiliti tu ada lah sikit-sikit. Masyarakat nak pergi derak golok tu boleh lah. Masa banyak, tidur 2 kali tidur tak sahur lagi, tak ada kerja. Tapi kan nak keruk tak cakap.
Duduk di ramai rumah tu, masuk dapur tu letih. Oh, kata berat. Baru rasa kata dulu kita kata orang tua ni malah keruk ke mana. Tanya kita tahulah. Nak kecek tu tubik suara ni. Jadi minggu bulan lepas kita ambil 10 dia buku ni, dia bagi ke kitab ni Imam Ghazali ni, dia bagi kitab dia ni kepada 40. Dia kata 40 prinsip, dia buat 40. Dia lah susun supaya mudah kita nak faham apa dia Islam sebenarnya. Dia buat 40 prinsip. 10 ya, hak mula-mula ni ialah dia bagi kepada bab akidah. Bab akidah 10 prinsip. Tak banyak. Sebab Imam Ghazali ni dia tidaklah sahu dengan bab akidah. Dia masyhur dalam bab falsafah ataupun tasawuf. Imam Ghazali ni kita kenal dia dengan tasawuf. Sebab tu dibubuh akidah ni, tujuan akhir dia ni dia buat dia karya kitab ni untuk nak menyucikan hati, dia juga nak biar tubik akhlak yang terpuji. Dia nak baiki perangai kita. Memang agama ni tujuan utamanya nak baiki perangai. Sebab itulah Nabi kata dia diutuskan ni untuk nak menyempurnakan perangai kita, perangai yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Dia kata tujuan aku ni satu je, diutuskan ke dunia ni jadi rasul ni ialah untuk nak menyempurnakan perangai akhlak yang mulia. Jadi hasil daripada akidahnya, ibadatnya, gaponya kita duk buat hari-hari ni, tujuannya ialah nak baiki perangai kita. Sebab yang akan dinilainya ialah perangai. Perangai ni hijau buat kita, itulah perangai. Amalan kita kata, itulah perangai. Maknanya sebab tu kita panggil amalan. Amal ni ialah hok hari-hari buat semua. Kalau sekali dua kali buat, itu panggil amal. Kita semaya amalan. Sebab apa? Sebab semaya semua. Jadi jadikan perangai kita. Maka perangai ni lah akan dinilai oleh Allah di akhirat esok. Dia tidak akan dia tanyalah mu semaya ke dak, mu puasa ke dak, gapo dak. Tapi hasil daripada mu semaya, mu puasa, mu zikir, dia jadi apa dia? Jadinya perangai yang baik. Maka sebab tu salah satu sebab Imam Ghazali ni tujuan asal dia tulis kitab ni nak suruh perangai molek. Tapi dia buat mari dulu 10 perkara sebagai alat untuk nak perangai molek ni, kena akidahnya mantap. Kalau akidah tak mantap, lagu mana nak perangai molek? Orang yang perangai dia tak molek tu boleh jadi akidah dia ni tak mantap. Orang perangai baik, perangai jujur, maka orang tu akidah dia mantap. Jadi kita nak memantapkan perangai kita ni, nak comelkan perangai kita, nak tak nak, kurang-kurangnya perangkat pertamanya ialah kena mantapkan akidah dulu. Jadi dia beri 10 prinsip untuk nak memantapkan akidah ni. Nombor 1 sekali, mari kita baca itu, ialah kita kenal zat Tuhan. Kenal zat Allah. Zat Allah ni maknanya diri Allah tu. Yang pertama hari tu, apabila ni ada kitab dah kita malam ni. Cuma kitab ni tak serupa dengan kitab Amal Pegang lah. Dia rekah benar ni kitab ni, tak apalah. Rekah pun pendek doa ni. Boleh baca sendiri kitab ni. Kita tengok-tengoklah sebagai rujuk ke. Pada yang prinsip pertama hari tu ialah zat Tuhan. Zat Tuhan ni Imam Ghazali kata zat Tuhan ni esa. Maksudnya zat diri Tuhan tu esa. Tidak ada syirik, tidak ada sekutu, tidak ada kongsi dengan siapa-siapa. Zat Tuhan ni tak boleh nak kongsi dengan orang, tak boleh nak pergi kongsi dengan dia. Tak layak untuk nak berkongsi dengan Allah. Segala benda lain selain daripada dia tak boleh nak kongsi dengan dia. Kita ni boleh kita kongsi dengan orang, boleh. Sebab kita memerlukan orang.
orang lain pula boleh kongsi dengan kita. Nah, kongsi ni bukan sekat neko pitih ke apa tak, kongsi hidup. Kita ni kalau tak kongsi hidup dengan orang, tak boleh hidup seorang-seorang kita. Kena kongsi dengan orang, kongsi dengan saing-saing kehidupan kita ni, terutama kongsi dengan bini, dengan anak-anak. Kalau duduk seorang, tak boleh duduk seorang. Banyak pitih setara mana, hebat gagah setara mana, perlu kepada orang lain. Mana perlu kongsi. Paling tidak pun kongsi suka duka. Allah tidak perlu kepada benda-benda tu semua. Adanya Allah tu, zat dia tu, dia tak perlu kongsi apa-apa. Kongsi dari segi kuasa, kongsi dari segi ilmu, kongsi dari, tak perlu kongsi langsung. Tu zat Tuhan. Yang kedua pula, zat Tuhan ni kita baca minggu lepas dulu, sebulan lepasnya, ialah dia ni nombor satu, Esa ni Ahad. Yang kedua As-Samad. Zat Tuhan ni As-Samad. Apa As-Samad? Apa maksud As-Samad? Ialah semua makhluk bergantung ke dia belaka. Bergantung kepada Allah, zat Allah belaka. Nak buat gapo, nak jadi lagu mana, semuanya bergantung kepada Allah. Jadi Allah lah tempat bergantung. Besar-besar matahari, curah-curah matahari itu pun bergantung kepada Allah. Kalau Allah kata berhenti matahari. Dia tidak boleh nak gerak sendiri. Besar-besar matahari itu tak boleh nak gerak sendiri. Sehebat-hebat bombing ni, tempat semua manusia duduk sini juga bergantung kepada Allah. Sama telahlah kita hak lemah ni, apa saja kerjaan kita bergantung kepada Allah belaka. Tak ada kata atas daya usaha kita sendiri, tak bergantung dengan Tuhan, tak boleh. Semuanya bergantung kepada Allah. Dan Allah ni bakok kekal. Kita kata zat Allah ni kekal, yang ketiga ni tak ada kekal, dia tak ada kesudahan. Awal dia tak ada, awal yang tidak ada siapa awal lebih pada dia, sebagaimana kita baca hari tu. Tu sifat Allah. Maknanya kalau kita dapat rangkum sifat Allah ni, Allah dia rangkumlah sifat zat dia ni, ialah dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu zat Tuhan. Maknanya zat Tuhan. Sebab itulah rangkuman zat Tuhan ni Tuhan panggil ikhlas. Ikhlas tu kepada dia. Ikhlas tu itulah. Kalau kita kata hamba ni ikhlas, nak jadi orang ikhlas, lagu mana? Orang yang betul-betul faham kul huwallahu ahad. Ikhlas lalu. Nombor satu, tidak syirik. Dalam ibadat kita, dalam kerja buat kita, ikhlas. Ikhlas ni tak ada kerana gogo lain, kerana Allah satu. Yang kedua, kita ni, kita duduk semaya, kita duduk usaha kita ni bergantung kepada dia. Kuasa kita duduk bergantung kepada kuasa dia. Kalau dia tak beri hidayah ke apa, kita tak jadi kita lagu ni. Nak jadi baik setara mana, kalau Allah tak izinkan kita jadi baik, tak jadi baik. Allah beri hidayah kepada siapa yang dia nak. Yahdi man yasha. Allah bagi hidayah kepada siapa dia nak. Wa yudillu man yasha. Dan Allah juga sesatkan orang hak dia nak. Dia nak suruh jadi sesatlah. Gitu pergantungan kita dengan Allah ni secara tu lah lebih kurang. Jadi Allahus Samad lam yalid. Allah ini tidak beranak. Dia kata tak beranak. Apa sakut pautnya dengan ikhlas. Ikhlas ni makna kalau Tuhan tak beranak, sifat kesempurnaan Allah tidak perlu kepada beranak. Tak seperti kita. Kita ni sifat lemah. Maka orang makhluk yang sifat lemah ni dia beranak. Tapi bagi kita kalau tak beranak, malu. Kita kata Allah malu. Tak. Bukan sifat Allah malu, tapi dia tidak beranak. Nak royaknya, dia tidak perlu kepada anak, dia tidak perlu kepada keturunan. Kita dah perlu kepada keturunan. Untuk sempurnakan sifat manusia ni, perlu kepada keturunan. Lepas kita ada anak kita, lepas anak kita ada cucu kita, sempurna. Kalau orang tu dia tak ada anak, tak sempurna hidup dia. Allah tidak perlu kepada benda-benda tu. Lam yalid wa lam yulad.
dia tidak dipulak dia ni diperanakkan. Maknanya tak ada orang jom beranak ke dia, tidak ada tarikh lahir. Allah tak ada tarikh lahir dia. Tarikh lahir kita ada tarikh lahir, sebab sebelum lahir kita tak ada. Maka Allah ni dia ada seada-adanya, tak ada tarikh lahir. Bila tak ada awal, tak ada akhir, tidak mati. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka tak ada siapa, tak ada gapo-gapo pun yang serupa dengan dia, sekupu dengan dia. Kufuwan tu maksudnya sekufu. Tak ada yang sekupu dengan dia. Nak serupa dia, tak ada. Tak ada siapa yang boleh menandingi dia. So, kau nak tinggi pada dia, sama pun tak ada. Tu ikhlas. Maknanya bila kita duduk situ dengan Tuhan, marilah ikhlas tu. Kita buat gapo-gapo kerana tu, kerana dia tu kerana dia tu tempat kita bergantung, kerana dia ni tak serupa dengan kita. Kita perlu ada anak bini baru sempurna, dia tak perlu. Kita buat gapo-gapo pun kerana dia ni ada, tak daripada azali, ada seada-adanya, tak pernah tak ada. Kita ni baru ada, kita pula akan mati. Allah tidak akan mati. Apa lagi? Dan kita tak ada, kita nak standing, gapo-gapo pun nak standing dengan dia. Maka kalau nak standing pun tak boleh, duduk bawah dia je belakang. Maka apa ya kita nak pergi buat apa kerja buat ni kepada orang hak bawah-bawah ni, hak makhluk jenis bawah-bawah ni, walaupun sebisa mana, hebat mana, apa duduk nak pergi ke hak ni, sedangkan Allah yang maha tinggi, Allah yang maha ni, tak ada siapa boleh tanding dengan dia. Apa kita duduk cari hak lainnya? Maka bila sampai situ, ikhlas mari dah ikhlas. Sebab tu kul huwallah ni dipanggil surah Al-Ikhlas. Mudah-mudah habis prinsip yang pertama. Maka kita masuk pula kepada prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua ni ialah penyucian ataupun at-taqdis. Dalam bahasa Arab dia panggil at-taqdis. Kita menyuci. Dan kita kata Allah tu maha suci, Allah tu Al-Qudus, maha suci. Suci daripada gapo? Suci daripada segala sifat kekurangan. Segala sifat hak kurang, maka tak ada bagi Allah. Kita kena buang. Kalau kita rasa ada dalam diri kita ni, Tuhan ni, apa Tuhan tak boleh buat go tu, ada hak tak boleh buat go ni, apa Tuhan tidak gitu, apa Tuhan tidak gini, maka kita kena bersihkan hati kita daripada benda-benda tu. Maknanya tu takdis. Kita menyucikan Allah tu. Kalau kita tak kata dia suci pun, dia suci dah. Kalau semua orang pakat duk hina Allah satu dunia ni, hina Allah, Allah tidak hina. Allah tidak akan turun kemuliaannya, kurang kemuliaannya. Cuma duduk di kita lah. Maka menyucikan Allah tu menjadi supaya selayaknya kita dengan dia tu lagu tu. Kita mensucikan Allah. Lagu mana? Yang pertama sekali kata Imam Ghazali ni, kita kena, bila kita kata nak mensucikan Allah ni, ialah dengan dia ni tidak memiliki zat Tuhan ni, tidak memiliki jirim, tidak berjirim. Orang Melayu kita panggil berjirim juga dah, berjisim ataupun berjirim, berjisim, tak ada jasad, tidak berjisim, tidak berjasad. Tidak berjasad tu maksud dia lagu mana? Tidak dapat di apa nama ni, kita tak boleh nak gambar. Allah ni tidak berjisim, makna kata kita tak boleh nak gambarkan dia. Besar, kecil, rendah, tinggi, gemuk, kurus, tak boleh nak gambar. Memang tak ada. Allah tidak gitu. Tidak jenis barang. Kalau barang kita tanya lalu barang. Kalau kata tanah, kita tanya luah kau speed, tinggi kau rendah. Duduk atas tempat tinggi kau tempat rendah, kena banjir ke tak? Tu berjisim dia panggil. Barang tu ada. Maka Allah ni ada, zat Allah ada, tapi tak ada barang dia. Tidak ada barang. Kalau kita ada lalu, kita boleh tanya lalu. Gambarnya setara mana? Tu hak ni hak kita duk yakin belaka dah. Cuma nak bila nak tu nak kemah. Allah ni tidak berjisim, dia kata pertama sekali kita nak mensucikan Allah daripada jisim. Sebab ada orang-orang yang mujassimah dia panggil. Mujassimah ni cuba menjisimkan Allah.
supaya dia kata nak pergi dekat dengan kita, Tuhan biar dekat dengan kita, maka kita bentuk ke rupa parah dia. Kita bentuk ke rupa parah dia. Sebab Allah pun kadang-kadang dalam Quran ada sebut macam nak berjisim. Macam nak berjisim. Kata Allah, apa dia kata, Allah ni tangan dia, ada tangan Allah, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah tu atas daripada tangan-tangan mereka. Bila kita pun nampak berjisim, oh Tuhan ada tangan sebut kita kok. Takut kata gitu dia kata. Jadi maka bersihkan hati kita tu daripada Allah ni berjisim. Maka Allah tidak berjisim. Walaupun dia kata dia ada tangan, maka dia tidak berjisim. Tidak berjisim. Allah ada muka. Dia sebut Allah ada muka, wajhullah. Apa tu? Wajah Allah, muka Allah. Maka tentu sekali tidak berjisim. Walaupun nama nak serupa, sebut tes serupa, muka Allah. Allah ada muka. Kita kata, kalau mula Tok Guru ni Azilu dia kata, kalau Allah dia kata dia ada muka, tentu tak serupa. Kalau muka kita, dia lagu ni, ada rupa parah. Kalau muka ni kadang-kadang kita sebut juga kepada benda-benda lain, muka tangga. Lagu mana muka tangga? Cokor tak muka tangga, muka kuala. Ada juga muka kuala. Jadi tak boleh perkataan muka tu boleh jadi bermaksud depan. Alik depan kita panggil muka. Kalau alik belakang tu panggil muka. Ada tempat lagu tu, muka bermaksud depan. Kalau kita ni muka bermaksud muka ni rupa parah ni. Mana kalau Allah maksud yang selayak bagi dia. Pasal dia tidak berjisim. Tak ada barang. Maka kalau dia ada muka dia pun tidak ada barang. Lagu mana? Suruh pada dia. Muka dia kata dia ada muka. Dia kata dia ada tangan. Dia kata dia ada mata. Dia kata dia ada kaki. Kalau kita baca Quran itu, kita akan jumpa dengan perkataan gini. Maka ada setengah puak, terus dia kata Tuhan serupa dengan kita, ada muka, ada tangan, ada kaki. Maka tu mujassimah dia panggil. Jadi kita kena buat jauh-jauh waktu, walaupun ada disebut ada muka, ada tangan, ada kaki, maka tolak tepi, tentu sekali tidak berjisim. Tak ada jasad. Yang keduanya dia kata tidak, Allah ni juga tidak jauhar, tidak berjauhar. Jauhar ni maksud dia tak ada gapo, tak ada tak boleh nak suka, tak boleh nak ukur. Tu dia panggil jauhar. Kalau jauhar ni barang boleh suka, barang boleh ukur. Panjang mana, berat mana. Maka Allah tak ada, tak boleh nak ukur dengan bukan jenis ukur, bukan jenis timbang, bukan jenis suka. Allah ni jauhar ni cara mudah-mudah kita dah faham ialah bukan jenis barang, jenis ukur boleh ukur, bukan jenis barang boleh suka, barang boleh timbang. Tak. Sebab dia tak ada jisim tadi, maka tak ada lah benda-benda tu. Allah juga tidak, dia kata tidak ada arat. Arat ni kalau nak mengaji faham, nak mengaji sifat 20. Cara mudah-mudahnya arat ni ialah barang yang duduk di atas tu tadi, jauhar tadi. Gapo dia? Merah, kuning, hijau, warna salah satunya. Bila tak ada jisim, tak ada jauhar, tak ada warna. Tak ada lah gapo dia kita panggil ruang tempat duduk dia, tak ada lah. Maka tak ada segala-gala tu. Selesai, mudah-mudah je. Tapi dalam masa yang sama Tuhan kata hak ni hak menjadi pertikaian. Dia kata orang ramai pertikaian para ulama juga. Allah ni dia kata dia dalam apa nama ni, dalam ayat Quran ni banyak kali benar Tuhan sebut dia ni bersemayam di atas arasy. Dia bersemayam di atas arasy. Banyak dekat dengan 7 ke berapa kali dalam Quran Tuhan royak dia bersemayam di atas arasy, menyebabkan ramai orang keliru. Dan ulama-ulama sendiri pun berselisih pendapat lagu mana ayat ni. Sedangkan semua sepakat Allah ni tidak berjisim,
Allah ni tidak ada jauhar, Allah ni tidak ada arad. Tetapi apa pula Tuhan kata dia bersemaya di aras, di atas aras. Bersemayam ni maksudnya perkataan semaya ni untuk raja-raja, bukan semaya solat ni, bersemayam tutup mulut. Bersemayam ni maksud dia kalau bahasa kita berehat. Mula tu guru ni Aziz dulu dia kata selo ramai orang pakak komen mula tu guru dulu ni, dia kata Allah selo lendik di atas aras. Lepas tu orang pakak kata dia tu guru ni Aziz ni Wahabi. Jadi lepas tu Ambo tak nak panjang ni namanya kata kat Ambo pula Wahabi parah kali ni. Ambo tak baca email Ghazali kata ni salah satu ayat Quran dalam ayat Quran yang cerita kata dia ni bersemayam di aras. Ni email Ghazali kok ayat-ayat ni. Dia kata inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila wan nahar. Kita ambil otus kat tu je. Sesungguhnya Tuhanmu ni, Allah kata Tuhanmu ni, sesungguhnya Tuhan kamu ni, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari ataupun 6 fasa. Dia buat ni 6 perekat. Ada kata 6 hari. Dalam ayat ni kalau ikut ayat sebutir-sebutir kan, sittati ayyam 6 hari. Dia buat langit, bumi dan segala isi ni dalam masa 6 hari. Ada ulama kata 6 fasa. 6 fasa ni 6 perekat-perekat. Selesai daripada tu dia kata summastawa 'alal arsy. Kemudian dia pun bersemayamlah di atas aras. Ni ayat dalam surah Al-A'raf ayat 54. Ada lagi ayat lain pula. Ayat dalam surah Yunus ayat 3. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra. Dalam ayat surah Yunus ni Tuhan kata inna rabbakumullah, dialah Tuhanmu, nama dia Allah. Dialah yang menciptakan langit, 7 butir langit, wal ard dan bumi fi sittati ayyam dalam masa 6 fasa juga. Summa stawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di aras. Yudabbirul amra, di situlah tempat dia menguruskan segala urusan. Dia meretah di situ. Ayat ni kata begitu. Yang ketiganya dalam surah Taha ayat 5. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dialah, maksudnya dia itulah Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman dan dia bersemayam di atas aras. Ni kita nak ambil dulu. Ayat ni orang baloh ni. Siapa kafir mengkafir ayat lagu ni. Kita jangan ikut dengan betul lah. Pasal banyak-banyak pendapat kita terima belaka. Pendapat semua kita terima betul belaka. Tidak kata hak tu salah, hak ni salah. Ayat lain lagi, ayat dalam surah Gabriel lagi. Surah As-Sajdah, surah Sejadah. Hari Jumaat tu imam dia baca tu. Baca semua. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Dalam surah Sejadah pun ada Allah, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa benda-benda yang ada di antara keduanya dalam masa 6 fasa ataupun 6 masa. Thumma istawa 'alal 'arsy, thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Berapa ayat tu? 5 dah. Yang kena ada lagi dalam surah Al-Hadid ayat 4. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Tuhan yang menciptakan langit-langit dan juga bumi dalam masa 6 fasa. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia bersemayam di aras, di atas aras. Jadi kalau kita nak kata lagu mana ni? Sedangkan dia tidak berjisim, dia tak ada jasad, dia tak boleh nak timbang, dia tak boleh nak ukur, dia tak boleh nak sukar, dia tak ada merah, biru, kuning, tidak bulat, 4 segi, tak ada bentuk, tak ada Gabriel. Lagu mana dia bersemayam di atas aras? Sedangkan aras tu hak dia buat. Sebelum ada aras dia duduk bersemayam mana?
soalan-soalan dia. Nah, sebelum ada aras, dia semayang mana? Jadi kalau kita tak boleh nak tolak ni muka ayat Quran. Kalau kita kita kata Allah nak semayang wan wa ta'ala. Muka guana punya Tuhan sebut banyak kali kita mau ni. 7 kali Tuhan sebut. 7 kali paling kurang. Tuhan sebut dia bersemayam di aras. Jadi lagu mana kata Imam Ghazali? Imam Ghazali kata, nanti kita tengok. Imam Ghazali kata duk mana ni? Aras tu merujuk kepada tepat. Aras. Lalu dia kata dia sesungguhnya tidak ni dia kata dia beristiwa di aras. Katanya Imam Ghazali, Allah ni beristiwa di aras. Kemudian dia kata berdasarkan firman dia dalam Quran tadi, kita baca 45 menit tadi, mengikut makna yang dia kehendaki. Iktikad Imam Ghazali mudah ya. Dia kata lagu mana dia beristiwa di aras, dia bersemayam di aras ni mengikut makna yang dia kehendaki. Hak Tuhan no, makna tu duduk dia. Dia royak, makna duduk dia. Kita tak boleh nak pasal makna. Kita tak boleh nak pasal makna, tak boleh nak bayar lagu mana. Lagu mana tu tak ada di kita. Lagu mana tu ikut dia. Kalau bahasa mudah-mudah kan, ikut dia lah. Dia nak semaya lagu mana pun kita tidak wajib tahu. Ni iktikad Imam Ghazali. Kalau iktikad puak-puak Abu Hasan Al-Ash'ari, kita kena takwil ayat ni, kita kena ubah makna dia. Biar sesuai, biar mensucikan Allah. Untuk nak mensucikan Allah supaya tidak serupa dengan kita, tidak serupa dengan kandung kita, dengan makna kita, maka kita kata Allah itu menguasai aras. Menguasai aras tu. Lagu tu. Nah, Imam Ghazali dia tak gitu. Imam Ghazali ni dia mari selepas Hasan Ash'ari dah. Tapi dia tidak pegang dengan Hasan Ash'ari ni. Dia kata makna dia tu serah kepada Allah. Serah ke Allah. Lagi mudah. Kalau Hasan Ash'ari ni dia kata kita kena tafsir ayat tu. Tafsir, ada yang kata takwil ni masuk tafsir lah. Tafsir ayat tu tidak kata dia pergi duduk cokoh, duduk selo seperti guru ni Aziz kata tu, tapi dia kata dia menguasai aras. Dia menguasai aras. Tapi kata Imam Ghazali ni makna dia serah kepada Allah. Lagu mana? Lagu mana serah ni? Istiwa yang terpelihara daripada maksud bersentuhan. Istiwa bersemaya, maksudnya kalau duduk selo yang tidak bersentuh, tidak ada bersentuhan. Maknanya Allah dengan aras tu tak sentuh. Nak sentuh warna moga dia tak ada desain. Tentu tak sentuh. Maknanya nak dipahami lagi. Tidak sentuh, tidak menetap. Supaya hamba ni kalau duduk cokoh, sentuhlah hamba dengan khusi. Tentu sentuh. Dan tetap. Tetap ni, tetap duduk lekat gini. Duduk lekat gini. Allah tidak begitu. Mudah-mudah. Dia berada di suatu tempat. Allah juga tidak duduk di satu tempat. Pening pada kita lah. Bersemaya, tak sentuh, tidak menetap, tak ada tempat. Tidak duduk di satu-satu tempat. Serta, dia kata, serta tidak bergerak. Dia berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Makna kata tak serupa dengan apa yang kita nak bayar. Kalau raja bersemaya di singgah sana, tentu sekali ada kursinya, ada duduk bersentuh dia dengan kursi tempat dia duduk, tetap duduk situ, dia gerak ni, mari duduk pula. Maka Allah tidak begitu. Tak boleh nak bayar ke raja bersemayam dengan Allah bersemayam di aras. Raja-raja ni dia bersemaya juga di singgah sana dia. Dia memerintah, dia bertitah di balai Rong Seri dia.
Kalau raja tak boleh nak, kita tak boleh nak bayar gitu. Tapi boleh jadi Allah sebut dia bersemayam di aras dengan sebab title dia ni, Allah ni ialah Tuhan yang memerintah alam ni. Maka nak suruh kita nampak kalau raja memerintah tu pun dia ada singgah sana dia ada balai rong seri dia, ada balai dia khusus. Macam Kelantan ni ada balai raja, boleh panggil balai ke balai raja tak? Lepas tu dalam tu ada singgah sana ni kalau orang nikah majangi ni, orang raja sehari ni tak ada singgah sana, dia panggil majangi. Maka raja bila dia nak bertitah, dia kena pergi bertitah situ. Dia tak bertitah dalam bilik dia nak meretah ke sesuatu, nak buat tubik satu peretah. Kalau raja lah, dia kena pergi duduk situ. Ada masa dia ke apa semua, dia mari duduk, menteri para bendahara ke apa semua ni duduk depan. Lepas dia pula mari dengan permaisuri dia sekali. Ada pula hak jo kipah. Kipah. Lah ni dak lah ada ekong dah. Tak guna kipah. Oh, iso dah. Jadi tu bayangnya nak suruh kita nampak kata kalau raja setara tu nak memerintah ke alam ni, nak memerintah negara ni, maka kalau Allah tentulah lebih lagi yang kita tak dapat nak bayar ke. Tapi lagu mana kalau lebih kurang kalau kita kat pusat ni lah, raja dia nak tubik satu-satu perintah tu, dia kena pergi duduk situ. Panggil segala hulu balai, segala menteri-menteri dia mari duduk sini, dia duduk atas tu, maka dia buat tubik titah kereta dia. Dia tak baca, dia buat tubik wisroh ke bendahara apa dia panggil, mamak bendahara ke, buka tu. Titah yang diraja. Buruk baca. Tu prosedurnya sebagai seorang raja. Perdana Menteri gitu juga. Segala perintah-perintah dia tak boleh nak main kedai kopi buat tubik perintah. Dia kena ada pejabat dia, ada gapo dia, lagu tu. Maka tu prosedurnya, dia nak royaknya, kalau ikut prosedurnya lagu tu. Prosedur Allah, bukan orang lain buat prosedur tu, dia sendiri yang buat prosedur dia. Selepas dia menciptakan langit dan bumi dalam masa nafasa, maka yudabbirul amra minas sama, dalam surah Sejadah tu. Yudabbirul amra minas sama, mengurus ke pentadbiran ni segala urusan alam ini daripada langit. Nah, tapi tidak serupa dengan bayangan kita ni. Di langit kita kata ada tempat lah Tuhan duduk, ada gabda. Tidak gitu. Sebab dia asal tadi dia tidak berjisim. Dia tidak berjisim. Maka benda yang tidak berjisim ni tak perlu kepada tempat, tak perlu kepada masa, tak perlu kepada gapo-gapo. Kadang-kadang otak kita tak boleh nak mikir, sebab tu tak boleh nak mikir dengan akal saja. Dengan Tuhan ni tak boleh nak main fikir dengan akal kita saja. Dia terhad. Aras pula dia kata Allah Imam Ghazali kata aras ni tidak menanggung dan tidak memikul Allah. Allah bersemayam di aras, tapi aras tak pikul Tuhan, tak pikul Allah, dan tidak menanggung. Tak serupa dengan hamba duduk atas kursi ni nanggung hamba. Dia lah tanggung berat hamba setara mana. Kalau dia tak boleh nak tanggung, patuh kaki kursi ni. Kalau kaki tak berapa nak kuat, maka bila hamba duduk atas ni tak padan dengan gagah kursi ni, maka kursi ni akan patuh. Sebab apa? Sebab dia nanggung berat hamba, dia menanggung tubuh hamba. Tapi aras yang Allah bersemayam di tempat dia tu, di aras tu, aras tidak menanggung Allah. Tu nak ayat bezanya, tidak menanggung Allah. Tidak menanggung Allah. Bahkan aras daripada malaikat yang menanggung aras. Bahkan aras ini para malaikat yang menanggung aras. Hak jom pikul aras ada dalam hadis. Ada malaikat yang pikul aras. Ketika Nabi pergi di Isra' Mi'raj tu, dia pergi sapa ke aras tu. Dan dia kata aras ni dipikul oleh malaikat. Dan di bawah aras tu ada air. Maknanya aras ni duduk boleh jadi supaya kita terapung di atas air lah. Bukan terapung sebab dia dipikul oleh aras, dipikul oleh malaikat. Tapi
bawah dia tu ada air. Tu hak Nabi cerita. Dan dia kata kesemuanya itu berada di bawah penguasaan Allah. Semua tu bawah penguasaan Allah. Dan Allah Maha Tinggi mengatasi arash, mengatasi setiap sesuatu, sehingga mengatasi keluasan bitai, bahkan jarak antara arash dengan langit amat dekat bagi Allah. Bagi kita ni jauh lah, bagi Allah sangat dekat. Lepas tu dia kata lagi, tu habislah situ, banyak lagi, panjang lagi cerita hak arash ni. Daripada setakat tu Allah dalam masa yang sama, dia kata dia bersemaya di arash. Allah pula ni dia kata, ikut Imam Ghazali kata, dia maha dekat. Walaupun demikian dia kata Allah sangat dekat dengan segala makhluk ciptaannya. Walaupun Allah ni berduduk di arash, arash duduk di langit, dalam masa yang sama Allah ni pula dekat dengan kita, dekat dengan makhluk dia. Kita duduk bumi, kita duduk bumi, lagu mana? Kalau kita nak mikir dengan otak kita, memang tak siapa lah. Dia kata walaupun demikian darjatnya, dia sangat dekat dengan segala makhluknya. Dia lebih hampir dengan hamba-hambanya, dengan kita ni, berbanding dekatnya seseorang itu dengan orang lehernya sendiri. Ada ayat Quran sebut, dekatnya Allah dengan kita ni lebih dekat daripada kita dekat dengan orang tekuk kita ni, orang leher kita ni. Orang leher kita ni semerih ke orang nyawa ke pun, dekat benar dengan kita ni, tapi Allah dekat lagi dengan kita, lebih dekat daripada orang leher ni. Ada ayat nombor 18. Ayat dia mana? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma nuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tuhan kata, dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami sedia mengetahui apa yang dibisikkan di dalam oleh hatinya. Allah kata dialah yang menciptakan kita dan dia tahu segala bisikan hati kita. Gapo duduk dalam hati kita, duduk koyak, duduk fikir, ni lah ni, masing-masing dalam hati tak serupa berlakon. Hamba tak tahu. Semua kita ni halau hati tak serupa berlakon, duduk mikir gapo, duduk koyak gapo. Lamanya iso dah tak berhenti lagi. Gapo dah koyak gapo dia, aku tak payah sepatah habuk. Bukan ni duk ada dalam hati ni, dia kata. Tapi Allah kata dia tahu belakang bisikan segala bisikan hati manusia. Sebab apa dia kata? Kami lebih dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kerana kami itu lebih dekat kepadanya daripada orang lehernya. Dari orang leher kita ni Allah dekat lagi. Tapi dalam masa yang sama dia duduk tenung. Kalau kata tadi duduk di arash tu, lagu mana? Maknanya tak serupa dengan makhluk. Cara dia duduk tenung dengan cara dia dekat dengan kita tak serupa. Dekat pun tak serupa. Allah dekat daripada Allah tidak terikat dengan dekat dengan manusia ni tidaklah sebagaimana kita dekat dengan sama-sama kita. Kita dekat sama-sama kita ni berepik ke mana ke, tu dia panggil dekat. Maka dekat Allah tidaklah gitu. Allah dekat tidak serupa kita dekat ni. Ada yang mau duduk bercunu kawan duduk sini, jauh kita duduk ni. Kalau kita mari duduk rapat bertepek, baru kita kata dekat. Tapi Allah tidaklah gitu. Yang seterusnya kita nak berhabis lalu malam ni. Yang seterusnya sesungguhnya Allah tidak bertempat. Allah ni tak lagi. Mana ni? Ya betul. Sesungguhnya Allah tidak bertempat pada sesuatu. Dia tidak kalau kata dia duduk situ pun maksudnya dia tidak bertempat. Dia tidak ada sesuatu pun yang bertempat padanya. Tak ada juga orang duduk stepek dengan dia. Walaupun kita dekat seperti ni lah. Walaupun kita dekat tapi tidak stepek. Kita dekat cara kita ni. Cara manusia ni dekat lagu ni. Cara Allah dekat lagu lain. Tak serupa dengan kita.
Dan tidak ada sesuatu yang bertempat pada maha tinggi Allah daripada berhajat kepada satu tempat. Maknanya Allah tidak perlu kepada satu-satu tempat, sebab tempat tu makhluk dia. Maka Allah tidak berhajat kepada makhluk. Sebelum ada Allah ni ada sebelum ada tempat lagi. Tempat tu dia baru buat. Gitu. Sebagaimana maha suci Allah tidak perlu kepada terikat dengan batasan masa. Masa pun gitu juga. Allah tidak perlu kepada masa, sebab masa ni baru. Dia yang menciptakan masa. Maka dia tidak perlu untuk supaya kita perlu kepada masa. Masa malam untuk tidur, masa siang untuk kerja, masa tengah hari untuk makan. Ada perlu kepada masa. Maka Allah tidak perlu kepada masa. Dia buat masa tu untuk kita. Walaupun dia ada sebut dia ni buat pada masa-masa tertentu. Allah ada royak, dia turun ke langit dunia ni pada 1/3 malam. 1/3 ke 2/3? 2/3 malam dah. Ujung malam. Dia royak, dia turun ketika tu. Mana supaya dia ni terikat dengan masa. Dah. Allah tidak terikat dengan masa. Tapi dia royak tu suruh kita mudah faham. Pasal kita terikat dengan masa. Kita yang terikat dengan masa. Allah tidak terikat dengan masa. Lagu tu lah. Nak suruh kita mudah faham, nak suruh kita mudah jumpa cari. Kata Allah ni dia turun ke langit dunia ni. Adakah dia turun tu pun kita tak boleh nak kata dia turun supaya kita turun tu. Hamba turun rumah tadi pukul 3. Bermakna hamba meninggalkan rumah hamba. Kalau saya tadi petang ni pukul 6 suku hamba turun dari rumah mari sini. Bermakna start pukul 6 suku hamba tak ada lah di rumah tu. Ada di tengah jalan. 6:30 hamba sampai sini. Kalau Allah tak boleh nak kata dia turun ke langit dunia, tak ada langit dia masa tu. Dia tinggal langit. Dia tinggal langit, dia mari duduk bom. Lagu tu kau Tuhan tak? Tidak gitu. Kalau kita lagu tu. Kalau kita hamba tolak daripada Kota Baru pukul 7. Bermaknanya start pukul 7 tu hamba tak ada Kota Baru. Tu saya cari hamba tolak tu. Pasal apa pukul berapa kalau kerek pukul 8. Pukul 8 baru hamba ada di kalau kerek. Maknanya hamba tak ada Kota Baru, hamba tak ada Macet, hamba tak ada lah. Sini labuk. Allah bukan lagu tu. Dia kata dia turun 2/3 malam ke langit dunia. Maknanya Allah tak ada langit. Ada orang tanya, ada juga orang tanya. Tak, dia kata kalau Allah turun pukul 2/3 malam, dia kata 2/3 malam sini pukul 2 kali lah, pukul 3, pukul 4 kali. Lepas tu kalau dia alik siap pukul 3, kalau sini pukul 4, ni pukul 3. Alik atas ni lagi pukul 2, alik sana ni pukul 1. 2/3 malam. Kau cepat. Lepas tu kau lambat pula. Kalau Mekah 5 jam lepas tu baru 2/3 malam. Lepas tu naik sebab bila turun tak naik. Muka 2/3 malam ni pas sini. Kalau dia mikir serupa dengan kita turun Kota Baru mari sini. Lagu tu. Tapi Allah tidak begitu. Jadi fikir gitu beres lalu. Bahawa Allah tidak serupa dengan, walaupun sebut perkataan yang sama, tapi perbuatan dia tidak serupa dengan kita. Habis itu Allah tidak terikat dengan masa. Maka akhir sekali tu dia katanya Imam Ghazali, dan sesungguhnya dia dengan sifat-sifatnya adalah berbeza dengan sifat-sifat makhluk. Sifat beza. Supaya kita sebut itulah anak koci bagi nak mengaji tauhid ni kena tok anak koci dia nya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Beres lalu. Berbeza dengan sifat-sifat makhluk. Tidak ada zat seperti zatnya, melainkan dia saja. Dan tidak ada pada selainnya zat seperti zatnya. Sebetulnya lah tu. Dan sesungguhnya dia maha suci daripada sebagai perubahan dan perpindahan segala perkara-perkara baru, hawadis, dan juga sifat-sifat mendatang. Dan yang merupakan sifat makhluk tidak terdapat padanya. Mudah kira. Jadi Allah ni tidak bersifat dengan sifat-sifat tu.
Jadi itulah di antara benda yang kita perlu mensucikan. Gapo dia kesimpulannya mensucikan Allah ni ialah dengan kita letak bahawa Allah ni tidak serupa langsung dengan kita, walaupun perkataan-perkataan itu serupa. Allah bersemaya di aras, serupa dengan raja bersemaya di singgasana dia. Allah turun ke muka ke langit daripada apa ni, turun ke langit dunia ni pada 2/3 malam. Tak serupa dengan kita turun daripada rumah mari ke masjid ni. Serupa, tapi tak serupa. Walaupun bahasanya serupa, tak serupa. Allah, tangan Allah apa ni berada di atas tangan mereka. Muka Allah, gapo lagi? Kaki Allah. Allah ada sebut belaka tu, saya ingat ayat dia. Kaki Allah, muka Allah, tangan Allah. Ada belaka. Walaupun perkataannya sama, tidak serupa. Itulah cara kita mentakdiskan Allah, bahawa Allah itu bersifat dengan segala sifat yang sempurna dan tidak ada sifat kekurangan, dan Allah itu tidak serupa dengan segala makhluknya. Hak ni kena kemah. Jadi caranya ada juga yang bila ayat-ayat keliru gitu, dalam Quran ada ayat-ayat yang keliru, ayat-ayat yang sama-sama yang kita panggil ayat mutasyabihat. Maka ada dua pendekatan yang digunakan oleh ulama tauhid. Satu, dia mentafsirkan ayat tu dengan perkataan lain. Bila kata Allah bersemayam di aras, dia tafsirkan Allah menguasai aras. So, there's puak lagi yang kita panggil puak Wahabi, dan Imam Ghazali sendiri pun dia tidak tafsir lagu tu. Dia kata makna semayam ni serah kepada Allah. Serah kepada Allah yang selayak bagi dia. Lagu mana dia bersemayam tu hanya dialah yang tahu. Jadi dua-dua pendekatan ni betul belaka. Walaupun lo ni orang duk balah lo ni. Dia kata tak boleh. Kalau kata Allah bersemaya di aras, maksudnya mujassimah. Kata puak-puak yang takwil ni. Puak-puak yang kata puak-puak yang tidak takwil ni, dia kata pula kau puak hak takwil ni, dia kata pandai-pandai mu nak takwil ayat Quran, mu nak tukar makna. Tak boleh, dia kata hanya Allah tu yang boleh, yang mana mari mana, dia kata ilmu mana yang pandai-pandai mu nak ubah makna. Kalau semaya tu mu kata menguasai, mu tahu mana pandai-pandai mu. Jadi hidup balah dua tu. Bagi kita tujuan demo dua ni sama. Tujuan puak-puak takwil dengan puak tidak takwil ni sama je. Sama-sama nak mentakdiskan Allah supaya Allah ni duduk dalam hati kita ni tak serupa dengan makhluk. Jadi betul belaka. Kalau dia takwil pun betul, kalau dia tidak takwil betul juga. Maknanya tidaklah kata orang yang takwil, orang yang tidak takwil ni mujassimah dah. Sebab masing-masing sepakat dah bahawa Allah ini tidak berjisim, tidak mujassimah. Maka kalau dia bersemayam cara Allah yang tidak berjisim. Jadi senang cerita, tak perlu balah. Kita duk balah ni cak daripada zaman bila lagi. Siapa keluar ni duk balah lagi, tak selesai masalah. Jadi rugilah. Tak ada seorang saya ambo sing ke dia panggil sing apa kasut besar. Hidup lagi kata ni, dia duduk di Pulau Pinang. Dulu kerja kali ngambo, dia patching kat 10 tahun lebih dah. Dia kat 20 tahun dah dia patching. Jadi duk buah-buah makan nasi dengan dia. Dia kata puak mung ni berat sungguh, dia kata. Dia orang Kelantan tapi dia nikah dengan orang Pinang. Sik ni dia orang Kelantan. Jangguk dia ni Allah tu jeban jangguk ni. Sekali tu ada pelawak mari, ambo duduk sebelah dengan dia. Ambo masa tu janggut kan saruni lah janggut ambo. Dia ni jangguk ni tinggi lagi, pakai serban. Tak akan serban. Dia tak akan serban. Mari orang tu sapa kat dia, Assalamualaikum. Misalnya sapa kat ambo, good morning. Oh, Nabi good morning. Terbalik molek. Nak royak dia ni semua tak guru. Itu sekali tu dia buang apa. Masa tu isunya ialah mula tok guru kita ni dia kata Allah something. Allah something. Okay, ada dulu sekali
Dia pun buat minum air dengan dia. Dia kata, "Wak mu ni berat sungguh." Dia kata, "Tu mana? Mu duk sembah Tuhan mu ni jak kecil lagi," dia kata. "Mu duk sembah Tuhan mu duk semaya, mu duk puasa, duk ikut ni. Mu tak tahu," dia kata, "duk paluh lagi wak mu. Allah ni samsing kau." Kata Nathan ni. Masa geger isu Allah samsing dulu. Ingat tak? Tahun 90 gitu gitulah. Tok Guru waktu bik kata Allah ni maha samsing. Maknanya dia tu samsing yang dimaksudkan oleh Tok Guru ni tidak terikat dengan undang-undang. Sebagaimana kita duk baca kunduk pagi-pagi tu. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itulah sifat samsing tu fa innaka taqdi, dia sesungguhnya mung tu kita duk ngaku juga ni. Fa innaka taqdi, sesungguhnya mung ni ya Allah, mung lah yang menghukum. Jatuh hukum kat orang ni mung lah. Mung kafir, mung Islam, mung takwa, mung kau tu mung ni. Allah lah yang menghukum. Kita tak boleh nak hukum. Nah, fa innaka taqdi, Allah lah yang menentukan, yang menghukum ke suatu mung kaya, mung sesak, mung senang, mung susah, mung belaka, yang menghukum atas seluruh kita ni. Wala yuqda alaik, dan tak ada siapa boleh hukum. Nah, kita tu baca kunut tu. Bahaya kau tak bahaya tak tahu, baca. Nah, hak lain amin belaka. Sampai situ kita baca dia. Nah, fa innaka taqdi, mulah Tuhan menghukum aku ni, meletak hukum atas aku ni. Aku jadi kaya, aku jadi miskin, aku jadi malas, aku jadi gajing, aku jadi sehat, aku jadi sakit. Atas mu belaka, hukum memang belaka. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tapi tak ada siapa boleh nak hukum. Tak ada siapa boleh hukum. Tidak samsing kalau orang dah gitu. No. Kocoh kita. Kita nak kocoh dia tak boleh. Samsing sumpah dengan Israel ni. Samsing dia. Tung orang tung salah. Hamas pergi lawan dia salah. Dia duk nyau orang budak-budak hotel agama. Tak apa. Tak salah. Tidak samsing yang begitu. Maka Allah lebih samsing lagi. Allah samsing tidak jahat sebab semua bagi dia. Semua hak dia buat. Milik dia belaka. Ikut dia nak buat gana apa. Kalau ambo lah, hak ni atas gani ni hak ambo belaka. Ikut ambo nak ambil lepas ke, nak pecah, nak cuah air atas ni ke. Ikut ambo muka bagi ambo. Demo tak boleh. Bukan hak demo. Tidak samsing ambo. Samsing tu satu kesempurnaan bagi dia. Samsing kita satu kekurangan. Apa mu Israel yang boleh buat pokok plastik tu? Siapa dia mu? Milik mu kau plastik tu? Tak. Sebab tu kalau manusia dia samsing dia jahat. Jadi sing ni kata, mu ni kata tak kenal lagi Tuhan. Samsing kata, aku kenal tu. Lagu mana dia tanya? Samsing lah Tuhan aku. Kalau dia boleh buat manusia samsing, tak kira dia diri tak samsing. Siapa dia buat orang tu samsing? Allah. Tak kira dia sendiri tak erti nak samsing. Samsing bagi Allah satu kesempurnaan. Samsing bagi manusia, makhluk ialah satu kejahatan. Dia kata lagi tu ni sebenarnya nak tahu Allah ni samsing kau tapi dia benar kita dulu. Barak orang Islam kata. Untuk semua Tuhan selama kini tak tahu lagi samsing kedok. Kita ingat ya pahit tu samsing tu. Dia pun tak pahit juga. Jadi dah gitu nak ayatnya perkataan yang sama tapi tak serupa. Allah dengan kita tak boleh nak banding supaya kita. Samsing kita jahat, samsing Allah kesempurnaan. Sama juga dengan sombong, mutakabbir, besar diri. Allah kata siapa dia ada sifat mutakabbir ni sebesar zarah pun aku tak terima amalan dia. Nah, apa? Sebab besar diri ni tak layak bagi kita. Allah boleh nak besar diri dia nya. Allah tu bersifat dengan al-mutakabbir, takbur, besar diri. Itulah sifat kesempurnaan bagi Allah. Kalau dia merendah diri nak jadi Tuhan kan? Nak buat turun hujan minta kita dulu. Goyak dulu kau labuk. Mana amo nak buat turun hujan ni minggu depan. Tak boleh tak jadi. Tak kira Allah lah gitu. Dia nak buat apa-apa ikut dia. Kita dulu nak ke panah, hujan mari.
Dah dia sombong Allah, gedebelnya Allah. Gedebel, samsing, sombong. Memang tu dia. Sifat Allah dia kena lah betul. Kita kadang-kadang mari dengan anak-anak buat sifat sombong, anak tak kena. Kita buat juga sebab untuk kebaikan anak. Nampak tak? Ada sikit-sikit lah sifat sombong. Aku ayah mung dia tu. Sangat dah. Panjang cerita keluhan. Habis situ dulu. InsyaAllah 2 minggu lagi yang mari kita pergi ke prinsip yang ketiga, insyaAllah. Lewat benar dah. Berarti sekat tu, semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua. Salah silap agak maaf. Aku qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.